Okey, nampak ke skrin saya? Nampak. Okey, alhamdulillah. Alright. Okey, so sambunganlah daripada semalam. Semalam kita dah belajar dah heat flow and heat flow ni ada 3 cara lah. Heat flow ada 3 cara. Apa dia kelas? Siapa ingat? Conduction. Conduction tu dalam solid, liquid ke gas? Solid. Okey, conduction dalam solid. Okey, yang kedua, apa nama dia? Convection. Okey. So convection ni dalam liquid dan juga gas. Okey. So satu lagi. Radiation. Radiation. So radiation ni maksudnya apa? Solid, liquid ke gas? Vacuum. Dalam vacuum, maksudnya solid tak ada, gas tak ada, solid pun tak ada. Okey. Contoh yang paling mudah saya bagi hari tu matahari lah. Okey. So itu adalah flow of heat ataupun heat flow . So hari ini kita akan masuk heat flow in natural phenomena dalam kehidupan harian kita. Dalam kehidupan harian kita, dekat mana adanya heat flow ni? Okey, so di sinilah kita tengok. Okey, bukannya ini kot. Okey. Okey, ni dia Okey, so yang pertama, inilah dalam kehidupan harian kita. Okey, nampak tak itu sunlight sunlight. Okey, dia memancarkan radiation di situ ataupun cahaya matahari and attached to the surface. So from the light tadi, light is one of the form of energy. Okey, so daripada light tu juga ada heat energy. So heat energy from sun transfer to the earth, by radiation, not by conduction or not by convection, but by radiation. What is radiation? Radiation is flow of heat energy from a hot area. Okey, kat mana hot area? Ini dia, from a hot area to the cool area without any medium. Maksudnya dia adalah vacuum lah. Okey, ini adalah vacuum. Okay, without any medium. So heat transfer from the sun transfer to the earth through radiation. It is the only method that can propagate through an empty space. Okay, so energy is radiated from the sun, penetrates the atmosphere before being absorbed by land and water. Okay, and the warming of the earth by the sun causes changes in climate. Okay, the occurrence of natural phenomena such as sea breeze, land breeze, and thunderstorms, and so on. Okay, disebabkan heat energy daripada sunlight ni, dia boleh lead kepada fenomena-fenomena yang lain. Dia boleh lead kepada fenomena-fenomena yang lain. Apa fenomena tersebut? Antaranya, tadi dah heat energy from sun transfer to the surface kan, and then absorbed by sea, absorbed by plant, and so on lah. Now kat sini adalah sea breeze ataupun apa sea breeze ni? Tu dia bayu laut, bahasa Melayu dia bayu laut. Sea breeze ni dia kata apa? The formation of land breeze and the sea breeze are example of a natural convection process. Yang pertama kita panggil sea breeze ataupun bayu laut. Yang kedua land breeze, iaitu bayu darat. Apa yang laut, apa yang darat, jadi kita tengok. So during the day the sun heats up the land faster than the sea. Kelas, kita refer kepada dalam diagram ini. So diagram ni adalah bayu laut. Apa maksud bayu laut? Bayu laut bermaksud angin darat. Boleh nampak angin nampak pokok kelapa tu,
dia mahla ke arah darat kan. Maksudnya pada waktu siang kalau kamu berdiri di laut, kamu akan rasa angin tu menuju ke arah kita. Bermaksud angin ditiup daripada laut ke arah darat. Boleh faham The reason is kenapa? Sebab waktu siang ataupun during the day, sun hits up the land faster than the sea. Okay, land ni dekat Earth surface ni pada waktu siang dia lagi cepat panas daripada laut. Okay, so apabila dia panas, haba dia akan naik ke atas. Okay, so seperti yang kita tahulah, angin particle of wind dari itu. Okay, air particle lah. Air particle yang panas dia akan less dense. Dia akan less dense, betul? And then bila dia less dense, dia akan naik ke atas. Nampak tu? Warm air akan naik ke atas. Okay, so bila dah warm air naik ke atas, kawasan ini sudah tentu dah kosong. Nampak tak? Bahagian sini dia akan empty. Dia akan kosong. Tapi tak boleh kalau empty dia jadi vacuum kan. So apa yang berlaku? Angin mana ataupun particle of air yang mana akan replace warm air ni tadi? Udara daripada laut tadi udara daripada laut yang akan move and replace the position of air on the land di atas darat. Nampak darat panas lebih cepat daripada laut. Dengar tu di atas darat, bukan laut tu sejuk, jangan salah faham. Ataupun bukannya laut tu panas nak ceritakan bahawa darat lagi cepat panas daripada laut pada waktu siang. Bila panas, udara panas akan naik ke rises and the position of warm air nanti ni replaced by the air from the ocean tadi atau from the sea ni. Okay, dia akan replace. So kalau kamu perhatikan, dia akan membentuk satu circle di sini. Nampak tak? Circle dia. Itulah menyebabkan di mana air pula, air from the sea akan move towards the land. Nampak cool air blows towards the land. So sebab tu kalau kamu duduk di tepi pantai pada waktu siang, kamu akan rasa angin tu tiup sepoi-sepoi bahasa. Okay, so the cold air from the surface of the sea is more dense, is drawn in to replace the warm air. Nampak so angin yang sejuk dekat laut tadi tu dia lagi dense. Dense ni maksudnya lebih berat lah. So dia akan replace the warm air at the land tadi so this result the sea breeze ataupun bayu laut. Okay, so cerita dia daripada mana? Start dia daripada sini lah, daripada land ni tadi. Okay, angin panas naik, and then bila dia naik dia less dense. Okay, because the temperature is higher compared to temperature on the sea, and then the position atau warm air tadi replaced by the cool air from the sea. So dia akan menyebabkan cold air ni tadi akan blows towards the land. Okay, okay, next fenomena kita panggil land breeze ataupun bayu darat. So ini ada opposite daripada sea breeze ataupun bayu laut tadi. Ini adalah bayu darat. Pada waktu bila bayu darat ni adalah ketika malam. Waktu malam. Okay, so at night land cool faster than the sea. Nampak? Punca dia, cerita dia mesti bermula daripada darat. Ini nombor satu. Kalau daripada diagram ni kamu labelkan nombor satu. Nampak Tadi waktu siang, okay, land hot faster than the sea. Pada waktu malam, land cool faster than the sea. Nampak cerita dia mesti bermula pada darat. Okay, so bila land cool faster, okay, akan menyebabkan dia lagi sejuk lah. Boleh faham Bila dia sejuk, bermaksud dekat laut tadi ni temperature dia lebih tinggi daripada udara di darat. So kenapa udara dekat laut ni panas? Sebenarnya dia bukan panas.
sebenarnya temperature dia lagi tinggi daripada temperature dekat atas darat. Okay. So bila dia tinggi maksudnya dia lebih panas lah daripada udara dekat darat. So menyebabkan air dekat sea ni tadi. Okay. So the air above the sea which is warmer become less dense and rises. Nampak air above the sea dia akan warmer and become less dense and rises. So dia akan naik ke atas. Okay. Yang dekat laut ni pula akan naik. Okay, sebab temperature dia lebih tinggi daripada temperature udara di atas darat. So akan menyebabkan udara pada darat akan replace udara yang ada pada laut. So the cold and more dense air from the land begins to move the sea resulting land breeze. Okay, tu cerita dia. So nombor satu, udara dekat darat cool faster. So and then dia akan replace the warm air above the sea, and the warm air above the sea pula dia akan raises, dia akan naik ke atas. Okay, and then dia akan bergerak semula. Bila dia sejuk dia akan replace balik udara pada darat. Okay. So kalau kamu berdiri di tepi laut pada waktu malam, kamu akan dapati bahawa angin itu akan bertiup ke arah laut pula. Kalau kamu perhatikan pokok ke apa kan, kamu akan dapati bahawa angin itu akan bertiup daripada darat ke laut. Boleh faham kelas Okay. Ni saya dah tunjuk dah dia punya diagram dia dan dia punya flow dia lah Kalau yang pada waktu siang tadi bermula daripada darat naik ke atas. Okay. And then yang cold air tadi dia akan replace warm air. Kita panggil ni warm air, bukannya hot air. Okay. Itulah dua situation, two fenomena. Okay. Ada lagi tak? Selesailah heat flow in natural phenomena. So dalam silibus kita fokus kepada tiga benda lah. Yang pertama, warming earth by the sun. Yang kedua, kita belajar pasal sea breeze and land breeze. Okay kelas? Ini adalah contoh dalam natural phenomena. Okay. So, okay hopefully you all semua boleh faham sampai situ. So kita akan masuk kepada tajuk seterusnya, iaitu heat conductor and heat insulator. Apa dia kelas? Conductor. Conductor ni apa? Material that can flow the heat. Okay. Material that allow heat flow are known as heat conductor. Tengok ayat ni Any material that allow the flow of heat is known as heat conductor. Okay. The easier heat flow from on that materials, more effective ataupun more good that material act as conductor. Okay. So any material that cannot allow flow of heat is called insulator. Okay. Any material that cannot flow heat is called insulator. Kalau dia boleh flow heat, namanya adalah conductor. Okay. So example yang pertama kita tengok di sini, apa dia? Mercury. Mercury is a thermometer, is a good heat conductor. It can detect change in temperature very quickly. Okay. So mercury, rasanya semua orang dah pernah tengok mercury, tapi tak pernah sentuh. Dekat mana kamu tengok mercury? Di dalam thermometer. So kalau kecil-kecil dulu, bukan kecil lah, sekarang pun sama. Okay. Kalau demam, kamu kena gunakan thermometer kan. Cuma sekarang ni dah advance lah Sekarang ni dah banyak yang digital temperature. Scan je dekat dahi dah tahu dah berapa temperature Tapi kalau di dalam makmal, banyak kamu akan jumpa thermometer ni lah. Macam ni lah bentuk dia yang warna kuning ni So dalam mercury pula, dalam thermometer ni ada metal yang dipanggil sebagai mercury. Okay. Mercury is one of the metal. Okay. Tapi in liquid form.
Okay, mercury ni adalah metal tapi dalam liquid form. So it can detect change in temperature very quickly. Maksudnya it can detect the temperature. So kalau temperature kalau heat tu banyak, dia akan expand. Dia akan mengembang. Sebab tu kamu tengok dia naik, okay? Bila at cold area, dia akan contract ataupun dia akan mengecut, menyebabkan dia akan menurun bacaan dia. Nampak Itulah dia mercury. Very sensitive to the heat. Okay. Nanti dia buat ni kan. Okay. Anak saya minta susu. Okay. Okay, next. Makan. Okay. So the bottom of ni apa ni? Okay, the bottom of pan is made of a metal that allow heat to flow quickly to the food. Okay, ni pan lah, ni nak masak. Okay, dia mesti made up from metal supaya apa? Allow the heat flow quickly to the food. Maksudnya bila walaupun dipanaskan area sini, bila kamu masakkan api tu dekat sini je, tapi pemanasan dia sekata. Nampak tak? Pemanasan dia sekata. Alright. Okay, yang ketiga, the base of iron is made of metal to enable to conduct heat so that clothes can be ironed quickly. Satu lagi iron lah. Kamu nak gosok baju kan, bawah tu diperbuat daripada metal. Okay, because it can conduct heat. It was good conductor lah. Okay. Alright, tu contohlah application dia of the conductor. Insulator dia, insulator. Ni contoh insulator pula. Tadi conductor. Conductor ni, most of conductor is a metal, okay? Most of good conductor is a metal, and most of good insulator is a non-metal. Selalunya non-metal adalah insulator. Selalunya, so material that prevent heat flow is known as heat conductor. Dia prevent, dia adalah heat conductor. So kita tengok contoh yang pertama ini dia. The wall of ice box is made of fiberglass or polystyrene, which are heat insulator that can maintain the coolness of substance inside the box. Ni selalunya kalau orang nak bersukan, kamu tengok orang bersukan main bola ke, biasanya jurulatih dia akan bawa air lah, air sejuk ke apa ke, dalam bekas macam ni. Ataupun orang tu nak berniaga kan, nak berniaga, dia nak taruh ikan dan sebagainya, nak taruh ais dalam tu. So tak elak ais tu boleh cepat cair, maka dia gunakan ice box ini. Okay. So kat mana peranan dia? Wall of ice box tu adalah insulator. So bila insulator, the heat cannot flow easily. Heat cannot enter into the cold area easily. So kamu kena ingat, di luar ni adalah hot area, hot particle. Hot particle ni dia akan ada tendensi dia nak masuk ke dalam cold area. Okay, cold area particle. Tapi disebabkan dinding dia adalah insulator, maka heat ni dia tak boleh nak masuk ke dalam container ni tadi, dalam ice box ni tadi. Okay, lagi next yang seterusnya, oven glove that are heat insulator can prevent your hand from getting scalded while taking food trays out from the oven. Ni selalunya kalau kamu nak masak biskut ke apa kan. Okay, kena ada glove tu lah. Okay, lagi next. Okay, cooking apa ni? Utensils made of woods are capable of preventing heat from flowing to the hand while cooking. Okay, selalunya cooking material lah. Mana-mana cooking material selalunya adalah insulator. Okay. Tapi kena tengok jugalah. Ada yang daripada kayu, ada juga daripada metal. Selalunya kalau daripada metal ni, pemegang dia masihlah insulator. Okay. Alright. So ini adalah beberapa material insulator and its application on our daily life. Okay. Okay kelas Boleh? Sampai situ. Heat conductor and heat
insulator so yang ini actually sebenarnya dia ada practical, dia ada eksperimen. Ada tak saya masukkan eksperimen dalam ni? Okay. Next nota Okay. So thermal equilibrium. Okay, tajuk kita yang seterusnya, thermal equilibrium. Bila kamu jumpa saja equilibrium, bermaksud dia adalah equal. Boleh faham Dia menunjukkan situasi yang kita panggil sebagai equal. Apa yang equal? Thermal yang equal. Thermal ni adalah heat lah. Boleh faham So thermal equilibrium ni adalah proses di mana ada two object. There are two object. Okay, dalam konteks in a thermal contact, exchange heat energy between them. Okay, so that kamu kena faham apa maksud thermal equilibrium. Thermal equilibrium ni mengaku, let's say we have a two object and these two object are attached to each kita ada contact. Kita panggil dia sebagai thermal contact lah. Okay, and both of object have different temperature. Maksudnya satu objek A ni panas, objek B ni sejuk. Boleh faham A tu cuba tengok termometer dekat A tu tinggi. Bisa? Nak apa? Okey, kerat dua. Kejap kelas. Ya. Yalah, ya Kerat dua dengan dik. Okey. Kembali kita dalam rancangan yang sama. Okey. Okey kelas, berbalik semula dengan cerita kita ni. Okey, sorry lah tadi ada distraction sikit Okey, let's say lah ada two object. Yang pertama dia mestilah temperature dia tinggi dan kedua temperature dia rendah. And these object are attached to each other and what happen is the heat can transfer. So heat ni transfer daripada mana? Dia mesti transfer daripada hot area to the cold area. Ini yang kita dah belajar, okey? So kalau kamu tengok dekat dalam ni nampak tak ada partikel? Hot area ni partikel dia move faster. Move faster Mana-mana objek yang cold, sejuk, partikel dia akan move slower. Dia akan bergerak perlahan, okey? So the heat energy is transferred from the object at with a higher temperature to the lower temperature. When there is no transfer of heat, okay, the object are said to be thermal equilibrium. Okay, ada dua objek and then dia ada thermal contact dekat situ, and bila ada thermal contact akan menyebabkan heat transfer from the hot area to the cold area. Jadi dekat mana dia transfer? Daripada sini, daripada A ke B daripada A ke B tu tadi. Nampak? Okay, and then sampai satu ketika di mana temperature both object is equal. Okay, sampai satu ketika temperature for both object is equal. So, bila equal bermaksud there is no heat transfer anymore. Okay, no heat transfer. Okay, bila dah tak ada heat transfer, inilah nama situation ni adalah thermal equilibrium. Okay, thermal equilibrium. Dan kena ingat, benda ini dia hanya berlaku dekat konduktor. Kalau insulator macam mana? Harapanlah sampai esok tak transfer heat tadi dia masih berlaku antara konduktor. Baru daripada flow heat. Kalau insulator tak jadi, okay? So two object thermal equilibrium have the same temperature. So apa dia thermal equilibrium? Thermal equilibrium bermaksud two object that have thermal contact now have the same temperature. Okay.
Okey, itulah dia yang dipanggil sebagai thermal equilibrium. Okey. Ada lagi tak? Saya rasa saya ada slide yang lain Alamak, saya dah buang ke? Okey. Okey. Alright. Alright Claire. So ini sebenarnya dia ada practical. Okey, so practical tu ada tunjuklah dalam kamu punya textbook. So saya ada tak tunjuk ni? Okey. Okey, saya tunjuk sikit Okey kelas, ni contohlah. Ni daripada buku Science Process Skill lah Okey, so di sini ada satu aktiviti lah sepatutnya yang dibuat dalam kelas. So, different material as heat insulator tajuk dia. Okey, so benda ni untuk apa? Okey, to study the use of different material as heat insulator. Okey, kita nak tahu material mana yang bagus sebagai heat insulator. Macam mana nak tahu? So dalam eksperimen biasalah dia mesti kena ada manipulated variable, responding variable, okey, dan juga constant variable. So dalam kes ini kita ubah apa? Kita ubah dia punya insulator, material lah yang kita ubah. And then effect dia, responding dia adalah kita tengok pada temperature and volume of water kena sama. Sebab apa kita belajar dah kan, kalau volume of material different bermaksud heat content pun different. Jadi kita nak samakan jumlah heat yang ada, so volume of water kena fix Okay. So inilah diagram dia. Okay. So anda boleh tengok diagram ini. Let's say P itu adalah sebagai control. Apa maksud control? Control ni bermaksud kita tak efekkan dia dengan apa-apa. Tak ada insulator dekat situ. Okay. So ada bekas ini kita panggil dia rounded bottom glass saya lupa apa nama dia. Rounded bottom flats. Okay, rounded. Okay, flat bottom flats. Okay ni Okay, bawah ada flat. Dia ada satu lagi namanya rounded bottom flats. Yang tu bawah ada bulat Ini bawah dia bersegi. Okay So dalam tu kita isi penuh dengan water, tapi kena make sure volume of water kena sama lah. Okay. And then kita water tu kita panaskan dahulu, bukannya kita panaskan kat dalam container tu. Kita panaskan dahulu water tadi. And then baru kita masukkan ke dalam flat bottom flats ini. So ada 4 flat bottom flats di mana ada P tak ada insulator, Q kita balutkan dia dengan paper, R kita balutkan dia dengan metal which is aluminium foil, S kita balutkan dia dengan cotton wool, kapas lah. Cotton wool kapas. Okay. Agak-agak kamu yang manakah yang cepat sejuk? Tu maksud dia dalam masa 10 minit. Lagi lambat sejuk bermaksud baguslah insulator tersebut. Kalau lagi cepat sejuk, insulator tidak bagus because heat is easy to transfer from hot area to the cold area. Okay. So kamu kena fahamlah konsep dia. Heat ni dia akan keluar. Heat dia akan keluar. Kenapa heat keluar? Sebab heat akan bergerak daripada cold area to hot area. Okay, yang ni hot. Kan, dekat luar kan cold. So heat akan keluar lah. Bukannya heat tu akan masuk dekat luar ni cold area. Dalam hot. Okay. So heat akan keluar. So which material is effective to prevent heat loss to the surrounding? Okay. So dalam eksperimen ini kita dalam masa 10 minit lah. Suhu initial temperature semuanya 100 degree Celsius. Tapi after 10 minutes apa yang berlaku, kita dapati bahawa yang paling tinggi temperature dia adalah S. Temperature yang paling tinggi adalah S. Kenapa saya slash ni? Padam ni. Yang paling tinggi adalah S. Bermaksud cotton is the best
cotton is the best insulator lah. Because heat loss to surrounding is lesser or smaller. Yang kedua pun dia tunjuk kat situ, Q kan, maksudnya paper dalam situation ini lah, dalam kes ni paper adalah yang kedua terbaik insulator. Okay, and then aluminium foil yang bermaksud bila kita guna aluminium foil, heat lot of heat are lost surrounding because aluminium is conductor, not insulator. Jadi banyaklah heat yang terlepas keluar. And of course lah, P have a lower temperature because there is no any insulator. Charger laptop ni. Okay kelas? Dah. Okay. So you have to identify lah which material is good insulator and which material is the best, less effective as insulator. Okay. So dalam kes ni cotton wool the best insulator, followed by paper, and yang paling kurang sesuai ataupun efektif adalah aluminium foil. Okay. So itu adalah nilai kelas. Sedikit dia punya kelas sepatut saya kena tunjuk. Okay. So di sini sebenarnya ada formative practice. Ada formative practice. Okay. Ada dalam kamu punya buku teks. Okay. Okay, kita tengok soalan yang pertama. What is the heating coil in electric kettle placed at the bottom of the kettle? Kenapa dia kata tahu kettle kan yang water heater tu? Itu kalau kamu tengok dia punya apa? Dia punya pemanas dia ataupun ada lingkaran dekat bawah. Okay, ada lingkaran dekat bawah. Kenapa pemanas tu bukan dekat atas? Kenapa dekat bawah? Kenapa kelas? Sebab apa? Sebab bila kita panaskan, apa yang berlaku? Ini namanya apa? Namanya adalah convection. Okay, convection. Apa dia convection? Bermaksud hot particle akan move upward and cold particle akan move downward. So lama-lama water dalam kettle tu tadi dah akan panaslah keseluruhannya. Okay. Okay, yang kedua the chicken so the heating water begins around the coil of the heater. So hot water move upward and cold water move downward. The convection process enable the water to be heated faster. Okay. Nombor 2, the chicken that we roast in an oven is usually wrapped in aluminium foil. Kalau kamu pernah tengok lah orang masak, kalau chef masak ke ataupun mak kamu ke, okay, bila dia nak panaskan chicken, dia kena guna aluminium foil. Kenapa tak dia masuk dalam oven macam tu saja? Okay, sebab aluminium foil is good conductor, so it that can fasten fasten the process of cooking the chicken. Okay. Okay. So heat tadi dia akan distribute ke semua kawasan dekat chicken tadi lah. Okay. So why is a polystyrene container used to store ice cube? Okay. Sebab apa? Polystyrene container is insulator. Okay. Ni ice cube lah. Is insulator, so dia boleh prevent heat from loss to the surrounding. Okay, so the process melting of the ice cube can be slowed down. So kamu kena ingat, walaupun kita guna ice box, ice tu dia tetap cair. Okay, cuma dia lambat lah, proses dia perlahan sedikit. Okay, so prevent dekat sini antara ayat yang sesuai sebenarnya reduce lah. Insulator that reduce heat from a surrounding reaching the ice cube. Okay. Amirah use a thick blanket for sleeping during cold weather. Okay, what is the function of the blanket? Explain your answer. Kenapa dia guna blanket? Okay, kenapa? Blanket ni adalah insulator kan. Jadi bila insulator, dia kata dekat cold kan, ke cuaca sejuk.
Jadi dia nak kekalkan heat dekat tubuh badan itu tadi. Kekal ataupun terperangkap lah. Jadi dia gunakan blanket, so it control the body temperature so that it's not too cold. Okay. Seperti kita tahu bahawa tubuh badan kita ni ada haba. Haba yang dihasilkan daripada tubuh badan kita ni dia akan trap oleh blanket tadi, menyebabkan kita akan rasa panas lah. Okay. Itulah dia sedikit sebanyak tentang heat conductor and heat insulator. Okay kelas, ada soalan sampai situ? So hari ni kita dah belajar flow of heat in our daily life, and juga kita dah belajar insulator and heat conductor. Okay. Alright, terus kita tajuk seterusnya 9.3 Boleh? Sampai sini ada siapa nak tanya tak? Okay, fully okay Nota ni nanti saya akan send. Nota ni saya akan send kat kamu lah. Okay, so next topik iaitu 9.3. Okay, so 9.3 ni pasal apa pula? Okay, 9.3 ni adalah about principle of expansion and contraction of matter. Okay, apa dia expansion? Pengembangan. Okay. Contraction, pengecutan. Okay, dalam kes ini kita akan belajar apabila material mana-mana objek, apabila dia exposed to the heat, dia terkena kepada haba ataupun dia kehilangan haba, dia akan menyebabkan perubahan fizikal kepada objek tersebut. Selalunya benda ni dia melibatkan metal lah, ataupun dia melibatkan gas ataupun liquid. Dua-dua boleh. Metal tu solid, gas ataupun liquid. Okay. So yang seterusnya, so kita akan mulakan dengan a few activity lah di sini. Okay, expansion and contraction of metal. Okay. Yang pertama adalah kita nak tengok adalah expansion and contraction in solid dahulu. Dalam solid. So yang ini pun sebenarnya ada di dalam makmal. Ini ada dalam makmal kamu. Okey, dalam aktiviti ni kita kena buat apa kelas? So kamu tengok di sini dia ada wooden handle, dia ada ring and ada metal ball. Okey, dalam keadaan sejuk cold. Dalam cold condition, ball ni dia boleh pass through the ring ni tadi. Dia boleh lepas So dalam aktiviti ni nanti kamu akan panaskan metal tersebut. Kita akan panaskan dia, kita akan heatkan dia, akan menyebabkan dia jadi hot. Okay, and bila dia jadi hot, kamu letak ball tu daripada atas, dia tidak boleh melepasi ring tersebut. Okay, so jom kita tengok dekat sini apa dia kata. Okay, put the metal ball into the ring. Hit strongly about 5 minutes and try to take the metal ball out through the ring. Let the metal ball cool down. Try to take out through the ring. Record your observation. So apa yang kita observe? Kita tengok after heating, metal ball cannot go through the ring, and after cooling, metal ball can go through the ring. So apa reason dia kelas? So reason dia ialah solid expand when heated and contract when cool. Inilah yang dimaksudkan tadi, pengembangan dan juga pengecutan. So solid dia boleh expand dan dia juga boleh contract dalam keadaan sejuk. Okay. So yang ini selalunya kita refer kepada metal. Okay, kalau non-metal apa yang berlaku? Selalunya non-metal dia akan cair dan it cannot back into the original shape. Okay. Let's say lah kamu ada bola pingpong, kamu pun pergi panaskan dia, nyala kat api. Bola pingpong tadi akan cair. Adakah bila dia sejuk, dia akan jadi bola balik? Okay. Dia takkan balik kepada original shape dia kan? Jadi tak sesuai. Nak tahu expansion and contraction ni, next dia yang paling sesuai kita gunakan metal. Because metal ni it have high melting point. Walaupun dia terdedah kepada haba, tapi dia masih lagi kekalkan shape dia yang
sama. Okay. So ni adalah aktiviti yang pertama. Alright. So aktiviti yang kedua ni apa? Kita nak tengok expansion and contraction of matter di dalam liquid. Tadi solid kan? Ni kita tengok liquid. Okay. Jadi saya terangkan sikitlah diagram ni. Dia kata apa? Place the conical flux into hot water. Letakkan conical flux ni dalam hot water. Record the observation. So apa yang ada dalam conical flux? Di dalam conical flux ni ada colored water. Air yang berwarna lah. Kamu warnakan lah apa pun. Merah ke, oranye ke. And then ada glass tube dekat situ. And make sure dalam glass tube tu adalah water dalam tadi tu. Okay. And then kita masukkan ni ke dalam hot water. So agak-agak kelas apa yang berlaku? Kita akan tengok bahawa colored water increase in hot water and decrease in ice cube. So eksperimen ni biasanya ada dua situation lah. Yang pertama kita guna hot water ataupun yang kedua kita letak dalam ice cube. Okay. There are two situation. Sama ada kita rendam dia dalam hot water ataupun ice cube. Okay. So kalau kita observe lah bila rendam dalam air panas, apa akan jadi dengan level of water tadi tu. So bila kamu rendam dalam air panas, level of water ni dia akan naik. Kenapa naik? Sebab liquid expand when heated and contract when cool. Okay. Ni macam konsep termometer tadi lah. Okay. Apabila panas, liquid ini juga dia akan expand. Okay. Liquid dia akan expand, akan menyebabkan level of liquid tadi ni dia akan naik. So bila kamu letakkan dia dalam ice cube, apa yang berlaku? Dia akan menurun. Okay. Dia akan menurun because water can contract when cool. Okay. Ni reason dia. Liquid expand when heated and it can contract when cool. Okay. Alright class, boleh? So ini adalah eksperimen ataupun aktiviti kita nak test expansion and contraction of water ataupun liquid lah. Okay, yang seterusnya kita nak uji gas. Tadi dah solid, liquid dan ini gas pula. So dalam gas kita guna apa kelas? Masih lagi kita menggunakan conical flux. Okay, kita gunakan color water. And then rendam dalam hot water. And then kita tambah dekat atas, kita taruh balloon. Dan untuk pengetahuan kamu, kita tahu kan bahawa dalam ni ada particle of air. Dalam ni ada air particle. Okay. So what happen to the air particle when conical flux put into ataupun placed into the hot water? Air particle ni tadi dia akan mengembang. Dia akan expand, okay. Bila dia expand bermaksud dia akan masuk ke dalam balloon ni tadi dan akan menyebabkan balloon ni tadi akan expand. Balloon ni tadi dia akan membesar lah. Okay. So jawapannya apa? Observation. Ingat ni kelas, so dalam kamu punya test, kenapa saya buat nota macam, sebab senang kamu nak tahu. Observation ini kamu kena bagi tahu physical changes sahaja. Kalau soalan tanya observation, dia mestilah physical changes. Okay. Dia mestilah physical changes. Apa dia physical changes? Tengok tu ayat dia. Dia cerita pasal size of balloon. Increase in hot water. Size of balloon decrease in ice cube. Okay. Reason kenapa? Air inside the balloon expand when heated and contract when cool. Okay. And contract when cool. Alright. Okay class. So ni adalah expansion and contraction of method activity for gas. Okay. Selesailah yang itu. Nanti saya tambah lagi lah explanation dia. Ada berapa explanation tu? Ni explanation Okay, so ni activity A tadi yang menggunakan metal ball tadi tu. So when heated, the particle absorb heat and vibrate faster.
So when heated, particle tu dekat mana? Ni lah particle dekat dalam metal ball ni tadi. Dalam ni ada particle kan? Okay, particle ni dah absorb heat. Bila heat dipanaskan, dia akan absorb heat. Okay. Bila dia absorb heat, apa yang berlaku ialah particle tadi dia akan move faster and distance dia between particle akan mengembang, akan jauh. Bermaksud katalah ni dalam bentuk sejuk. Tapi bila dia kena panaskan, dia akan distance, dia akan jarak sedikit. Macam itulah. So dia so the distance between the particle increase, considering the size of solid increase. So the solid akan expand. Okay. So when cool, particle lost heat and vibrate more slowly. So distance dia and between particle akan decrease, akan menyebabkan solid tadi tu size dia akan decrease. Okay. So the solid akan contract. Contract ni maksudnya berkecut. Okay. So bila heat dia akan expand, bila cool dia akan contract. Okay. Okay, ni expand. Right. So itulah yang berlaku. Okay, expansion and contraction. Okay, ni explanation kepada aktiviti B dan C tadi. B dengan C tadi So what happen to the air in flux when it is placed in hot water? Bukan hot water, hot water. Okay, so in hot water dari dua situation tadi kan, satu hot water and satu lagi dalam ice cube. Okay, yang atas ni nak uji gas, yang bawah ni nak uji liquid. So reason dia apa? Air in the flux heated akan expand. Ni yang aktiviti C tadilah yang gas. Okay, what happen to the air in flux when it is placed in ice cube? Air in flux cool and contract. Right? So ada konsep dia sama lah sama ada dia ada air particle ataupun liquid particle, konsep dia sama. When heated dia akan expand and when cool it will be contract. Okay. So summarization. Okay class. So like solid, when the liquid and gas particle are heated, the particle move faster. Ni konsep dia Okay, ni kalau kamu kena explain lah. Explanation of contraction and expansion. Kenapa objek tadi dia boleh expand and kenapa dia boleh contract? If you are asked to explain the expansion and contraction, pertama kena cerita lah. Okay, when heated, particle akan move faster dulu. Sebab dia kenapa faster kinetic energy lah. Okay, bila dia dah move faster, so distance between particle akan bertambah, akan increase. So volume pun akan increase. Bila volume increase bermaksud dia akan expand. Okay, tu cara dia. Then heated and cool. Okay, bila heated dia akan vibrate faster. Okay, bila dah vibrate faster maksudnya distance between particle dia akan increase. Nampak? Bila distance increase bermaksud size, tak kisahlah size tu air ke, liquid ataupun gas, dia akan bertambah. So kalau cool, the opposite lah. Dia akan vibrate slower. Bila vibrate slower bermaksud distance between particle akan menurun. Okay, ataupun bertambah, become closer lah. Okay, so size decreases. Okay, ini adalah key point bila kamu kena explain.
Okay, the expansion and the contraction. Okay, heated ni adalah expansion. Nampak? Okay. Duduk bawah. Expansion Okay, ini adalah contraction. Okay. So inilah two situation kita. Okay kelas. So lesson kita hari ni sampai sini sahaja. Kita belajar sampai 9.3 the expansion and contraction of matter. Okay. So dia ada satu lagi expansion and contraction in our daily life. Itu nanti saya akan explain on the next class lah. Okay semua? Kelas ada apa-apa nak tanya? Hari ni kita akan belajar sampai situ dahulu. Okay? Okay. So kalau ada apa-apa nak tanya boleh